Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah malam ini kita sama-sama meneruskan lagi pengajian kita mengenai kitab Minhajul Abidin. Kita berhenti muka surat 65 65. Muka surat 65 penggalan nombor 2 tu, kita masih lagi berkaitan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bicara kita berkaitan dengan taubat yang kita sebut dalam pengajian kita yang lepas, bahawa taubat ini di antara penghalang yang besar kepada seseorang, kerana manusia ini memang leka di dalam kehidupan mereka. Jadi Syekh Imam Ghazali dalam kisah 64 dan 65 ni membawa kepada kita dua kisah, iaitu kisah Bal'am bin Ba'ura dan juga kisah Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana Bal'am yang lalai, leka dan tidak bertaubat, akhirnya mati di dalam kekufuran. Sementara Nabi Adam AS yang terlanjur melakukan dosa dan kesalahan, tetapi bila dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosanya. Jadi kata Syekh, ingatlah hal yang telah berlaku kepada bapa kita, iaitu Nabi Adam AS, yang diciptakan oleh Allah dengan tangannya, dan dia meniupkan dalam jasadnya daripada rohnya. Lalu Adam dibawa ke syurga dengan mengendarai bahu para malaikat. Begitu sekali mulianya Nabi Adam alaihissalam, dan Adam tidak melakukan dosa melainkan sekali sahaja, iaitu memakan buah khuldi itu. Itu pun dosa kesalahan itu pun bukan dengan sengaja hendak melanggar perintah Allah. Cuma baginda tertipu dengan pujukan manis kata-kata iblis yang memendam perasaan deki dan dendam kesumat terhadap baginda dan menipu Nabi Adam. Maka dengan keterlanjuran sekali dosa itu menyebabkan Nabi Adam diturunkan ke dunia sebagaimana yang kita maklumi, sebab baginda telah diturunkan dan terusir daripada syurga. Jadi seolah-olah di sini Imam Ghazali nak supaya kita mengambil iktibar dan pengajaran bahawa dengan satu dosa pun kita lakukan, dia sudah menyebabkan kita jauh daripada rahmat Allah. Kalau Nabi Adam dengan satu dosa menyebabkan Nabi Adam ini dikeluarkan daripada syurga, bagaimana kita kalau bergelombang dengan dosa yang banyak? Bagaimana kita mampu dan berupaya untuk nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhirat? Maka kata dia, dengan keterlanjuran sekali dosa itu menyebabkan Nabi Adam diturunkan ke dunia. Sehingga diriwayatkan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepadanya, wahai Adam, apa pendapatmu? Aku sebagai jiranmu, sembahnya engkau adalah sebaik-baik jiran, wahai Tuhanku. Firman-Nya, hai Adam, keluarlah kamu daripada berjiran denganku dan tinggalkan dari kepalamu mahkota kemuliaanku. Tanggalkan dari kepalamu mahkota kemuliaanku, maka sesungguhnya tiada berjiran denganku orang yang mendurhaka akan daku. Maknanya Allah Subhanahu wa taala dalam situasi ini, kalau kita tengok, tidak boleh menerima hamba-hambanya yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah telah menyebut bahawa tujuan dia cipta kita manusia untuk beribadat, untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekiranya kita sengaja melakukan dosa dan maksiat,
maka bermakna kita begitu berani. Kita ada keberanian untuk menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olahnya begitu. Sebab kita sanggup untuk melakukan apa yang dilarang ataupun berani membantah apa yang disuruh. Sebab kita dah beritahu hari itu dosa ini sama ada tinggal apa yang disuruh ataupun buat apa yang dilarang. Maka dia adalah dosa dan maksiat yang merupakan keterlanjuran kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga melakukan perkara dan perbuatan yang sangat keji tersebut. Jadi kata dia bahawa Nabi Adam AS sebagaimana yang diriwayatkan telah menangis hingga 200 tahun kerana menyesal atas keterlanjuran dosanya sehinggalah Allah menerima taubatnya dan telah mengampunkan dosanya yang hanya satu kesalahan sahaja. Maknanya sama ada kisah Nabi Adam ini menangis 200 tahun ni sandarannya betul ataupun tidak, tapi Al-Quran telah menjelaskan bahawa Nabi Adam telah melakukan kesalahan, kemudian dia telah bertaubat dan Allah menerima taubatnya. Dan sesalan dan penyesalan Nabi Adam terhadap satu kesalahan kita tengok begitu sekali. Sebab itu Nabi Adam mengajar kepada kita doa bahawa sekiranya Allah wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sekiranya engkau tidak mengampuni dosa kami dan juga tidak merahmati kami, kami pasti rugi. Maknanya akan dihumban ke dalam neraka. Itu satu dosa. Jadi bagaimana kita yang banyak kelalaian, terlanjur dengan berbagai-bagai kesilapan ini, sudah pasti memerlukan kepada kita ini menginsafi diri dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Imam Ghazali dalam bab ini nak menghuraikan kepada kita bahawa taubat ni payah. Sekalipun payah sekiranya kita mengingati apa yang berlaku kepada orang-orang yang terdahulu, kepada Nabi Adam AS, sebagaimana yang diceritakan, mungkin boleh melembutkan hati kita untuk kita kembali ke jalan yang benar. Kenapa? Kata dia kerana kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap nabinya dan pilihannya dengan sebab hanya satu dosa sahaja, maka betapa gerangan murkanya terhadap orang lain yang bukan nabi, yang melakukan noda-noda dosa-dosa yang tidak terhitung banyaknya. Jadi maksud di sini duduk renung sesaat, berfikir dan bertafakur bagaimana kita nak berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita yang bergelumbang dengan kesalahan-kesalahan yang banyak ini. Sedangkan Nabi Adam AS ini orang yang benar-benar taubat dengan sepenuh harap mohon ampun daripada Allah. Maka bagaimana gerangan terhadap orang yang berterusan melakukan aneka dosa lagi menyeleweng dari jalan yang benar. Sesungguhnya amat baik sekali mereka yang mendendangkan syair ini, kata dia ya khafu ala nafsihi man yatub fa kaifa tara hala man la yatub. Orang yang bertaubat tu rasa takut lagi kat diri dia. Bagaimana dengan keadaan orang yang bergelumbang dengan dosa dan tak bertaubat? Lagilah takut. Mana orang yang buat salah dan bertaubat pun dia rasa takut lagi. Kata dia, orang yang bertaubat merasa bimbang terhadap dirinya sendiri. Mungkin dengan Tuhan terima ataupun tidak taubatnya, ataupun dengan kesalahan itu menyebabkan dia akan dimurkai Allah. Maka bagaimana hal keadaan dengan orang yang tidak melakukan taubat atau tak mahu bertaubat? Sudah pasti tidak aman dan tidak selamat. Maka jika anda sudah bertaubat, sekarang ni kita dah belajar dah ilmu, kita dah belajar dah syariat, kita dah tahu dah. Kemudian kita pun dah bertaubat. Sekiranya kita sudah bertaubat, maka kekuatan kita untuk melakukan taat dan ibadat itu sudah ada untuk kita melaksanakannya. Kata Imam Ghazali, maka jika anda sudah bertaubat, kemudian anda melanggar taubat dan anda kembali melakukan dosa buat kali keduanya, maka kembalilah segera bertaubat
serta katakan bagi diri anda, mudah-mudahan kali ini aku mati sebelum sempat kembali melakukan dosa semula. Ini untuk nak memotivasi. Sebab kadang-kadang kita walaupun dah taubat, kadang-kadang dikuasai oleh hawa nafsu, kita terjerumus juga melakukan dosa dan maksiat untuk kali kedua dan juga kali yang ketiga dan seterusnya. Jadi situasi dan keadaan ini sudah pasti tidak menyelamatkan kita daripada dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Kata dia, begitulah seterusnya, sebagaimana anda menjadikan dosa dan mengulangi lagi perbuatan dosa itu sebagai satu pekerjaan, maka jadilah bertaubat dan mengulanginya berkali-kali sebagai satu pekerjaan pula. Jadi mungkin di sini kita akan berkata, macam mana kita dah buat dosa, taubat kemudian buat dosa lagi. Mengulangi dosa ini memang berlaku bagi orang yang lemah semangatnya, nafsunya dan diperdaya oleh syaitan, maka mereka mengulangi. Tapi apakah taubat yang pertama itu tidak diterima bila dia mengulangi? Imam Ghazali nanti akan menjelaskan bahawa taubat itu sudah diterima. Maka dengan sebab itu kata dia, sekiranya terlanjur melakukan dosa, jadikanlah taubat itu juga sebagai kerja kita. Maksudnya kerja bertaubat ini mesti aktif sebagaimana kita juga melakukan kerja dosa. Maknanya kita tak akan, orang kata tak akan berulang melakukan dosa dah kalau kita dah benar-benar jujur dan ikhlas. Tapi dalam keadaan kita terpedaya dengan pujukan hawa nafsu dan syaitan, kita terjerumus juga melakukan dosa. Maka kata dia, janganlah anda lemah untuk bertaubat daripada dosa untuk melakukan dosa ini. Untuk melakukan bertaubat daripada melakukan dosa ini. Makna mungkin dengan sebab kita buat dosa, taubat buat lagi. Kita kata engkau lagi tak, ya taubat lah. Sebab ada orang dia kata buat dosa banyak-banyak, nanti bila dah tua nanti taubat. Betul lah kalau dapat sampai masa tua. Daripada mana kita dapat janji bahawa kita ini boleh sampai tua? Sebab dalam hadis dan Nabi beritahu dah, rebutlah masa muda kamu sebelum sampai tua. Sebab waktu tua nanti tak ada buat dah, nak kerja apa. Begitulah juga, rebutlah masa lapang kamu sebelum kamu sibuk. Sekarang kalau kita kata nak tunggu tua baru nak taubat, kalau mati sebelum tua. Begitulah juga kita kata tadi, Imam Ghazali kata jangan kita tunggu lepas ni baru nak taubat. Mungkin lepas ni dah tak ada masa lagi dah. Maka terjerumus sahaja melakukan dosa, maka bekerja keraslah untuk kembali pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata dia, janganlah anda lemah untuk bertaubat daripada melakukan dosa itu. Maknanya selepas buat dosa segera bertaubat. Maknanya kita perlu bermuhasabah setiap hari dan setiap masa. Maknanya kalau kita sebelum kita menghabiskan harian kita ini, kita membuat semakan, cari fakta kehidupan kita dan kita semak tengok apa yang kita lakukan untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata Imam Ghazali, jangan sekali-kali anda berputus asa untuk mendapat keampunan Allah dan rahmatnya. Sebab Tuhan ni Maha Pengampun. Sekiranya kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan sifat Tuhan itu Maha Pengampun, jangan kita putus asa. Sebab itu dalam Al-Quran Tuhan sebut kata, innahu la yai'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Tidak ada orang yang putus asa dari rahmat Tuhan ini kecuali mereka yang kufur. Jadi orang-orang yang beriman akan sentiasa yakin kepada Allah dan mereka akan sentiasa mengharapkan keampunan Allah ini, dan tidak putus asa daripada untuk mendapat rahmat. Dan janganlah syaitan menghalang anda daripada bertaubat dengan sebab anda melanggar taubat dahulu itu. Sebab kadang-kadang mari bisikkan kepada kita. Kita dah sebut sebelum ini, bisikan ni ada 3. Bisikan daripada Allah, bisikan daripada syaitan, dan bisikan daripada nafsu. Bisikan daripada Allah ataupun daripada para malaikat ini, apa yang kita dengar bisikan-bisikan yang mengajak kita untuk buat baik.
ataupun untuk patuh kepada syariat. Maka itu daripada Allah, dan bila kita dengar, kita patuh, kita ikut, kita buat, selamat ibadat kita. Satu lagi bisikan daripada syaitan yang mengajak kita untuk melakukan perkara-perkara dosa dan maksiat. Sebab itu kadang-kadang bila berlaku sesuatu sentimen pada diri kita, waktu kita hilang sabar, kita berasa pukul. Geram sungguh budak ni. Pukul. Kita mari kita rasa macam dengar-dengar. Geram sungguh budak ni, orang ni, kan? Di saat geram tu kita memang terdengar pun. Kadang-kadang menyalahi perintah-perintah Allah. Jadi kita tengok, sekiranya yang suruh tadi, suruh melarang bertentangan dengan perintah Allah, syariat Allah, kita kata, Masya Allah, tabarakallah, ini tak boleh. Kita akali dulu sebelum bertindak. Kadang-kadang syaitan tak semestinya dia suruh buat hak yang dosa. Mungkin dia tengok kita hak yang lebay-lebay dan datang surah dan rajin ini, dia tak suruh tak semayang. Dia kata tak apalah, tak pergi surah sekali, takkanlah tak boleh. Yang dah dengar azan, dia kata tak apalah, tak pergi surah sekali, semayang kat rumah, kan? Dia pun pergi bisik pula kat orang rumah sebelah ni pula. Dia kata abang tak payah pergilah surah hari ni, hujan pula tu, jalan lecah apa, kereta ada, tak payah marilah. Tak apalah, tak, saya semayang rumah je lah. Nampak? Dapat kurang dah 27 hak datang mari surah, banyak pahala. Mana tak semestinya dia suruh kita buat maksiat tu. Kadang-kadang disuruh dia buat hak yang kurang baik, walaupun ada hak lebih baik. Bila kita ikut buat hak yang kurang baik, akhirnya kita buat lepas ni hak kurang baik lagi, kurang produktiviti lagi, akhirnya kita terjun. Sebab itu Nabi kata jangan kita melakukan perkara-perkara syubhat, mengambil perkara-perkara syubhat. Sebab syubhat itu akan menjebakkan kita kepada yang haram nanti. Sebab itu para ulama kita menyebut orang yang bermudah-mudah melakukan perkara makruh, dia akan terjebak dengan yang haram. Sebab itu kita tengok, saya kata orang yang penagih kadang-kadang mula-mula dia bermudah je dengan rokok, lepas tu terjebak yang haram pula, dadah. Orang yang bermudah-mudah tinggal hak sunat, akan datang satu hari dia mudah hak wajib pun tinggal. Jadi orang yang tegas melakukan hak sunat, dia akan tegas memelihara yang wajib. Orang yang tegas menjauhi yang makruh, dia akan tegas menjauhi perkara yang haram. Jadi hak ni syaitan akan bisik. Satu lagi bisikan daripada hawa nafsu. Bisikan hawa nafsu ini bisikan yang mengajak kita mengikuti kemahuan kita. Sebab nafsu ini ialah suatu sifat yang ada dalam diri kita yang mengajak kepada kemahuan-kemahuan kita. Sekiranya kita mendengar bisikan yang mengajak kepada kemahuan-kemahuan, kita makan dah sedap, makan tambah lagi. Tanpa terduduk, tak ada larat nak bangun, makan. Ikut nafsu. Macam kita berbuka, kadang buka puasa kan. Allah laparnya, dahaganya. Minum juga kita. Pas satu cawan, satu gelas, hak manis, hak sejuk, hak yang macam-macam. Sampai nanti nak semayang, rukuk tu tak larat nak bernafas. Sebab penuh. Rukuk, sujud memang letih sangat. Sebab tu semayang nanti terawih, Allah letih sangat. Sebab kita dah makan banyak sangat. Mana kita memenuhkan tuntutan nafsu. Jadi, bisikan-bisikan ini perlu dijagalah. Supaya kita bersih. Maknanya nafsu perlu dilatih supaya patuh syariat. Syaitan perlu dijaga supaya jangan kita ikut tuntutan-tuntutan yang mengajak kepada maksiat dan kekurangan. Jadi hak yang mengajak kepada kebaikan itu kita laksanakan. Jadi antara yang dibisik oleh syaitan berkaitan dengan taubat ini, dia kata tak apalah buat dosa pun, nanti lepas ni taubatlah. Tak taubat sekarang pun tak apa, muda taubat lepas ni. Macam baru ni kan haji, banyak orang kata muda-muda nak pergi haji dah. Muda-muda ni hiduplah dulu, nanti tua baru pergi haji. Tua baru pergi haji. Tapi kalau dah mati sebelum tua, tak ada haji lah. Tak ada haji, tak ada taubat. Kalau dah tak ada taubat, selamat atau tak selamat? Tak selamat. Maka sebab itu kata Imam Ghazali, jangan anda terpedaya dengan bisikan-bisikan syaitan yang menghalang anda daripada bertaubat. Maka sesungguhnya
sering bertaubat pada setiap kali berdosa adalah tanda kebajikan. Mana kita buat taat. Sebab taubat ini wajib. Sebab itu dalam Quran kata watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Hendaklah kamu bertaubat kepada Allah. Bertaubat ni wajib bagi setiap dosa. Dah kita memang kadang-kadang dosa ada hak kita tahu. Ada hak yang kita kadang-kadang buat dosa tak tahu pun berdosa. Banyak kan? Buat salah tak tahu pun dia tu salah. Jadi kalau kita tidak beristighfar, tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang kita akan mengekali dosa dalam keadaan kita tidak sedar. Jadi bagi seseorang yang nak jadi orang yang soleh ataupun orang yang abid macam yang disebut oleh Imam Ghazali di sini, maka keperluan untuk bertaubat dalam setiap masa dan setiap waktu itu adalah penting. Maka kata dia, ini keperluan kita bertaubat pada setiap masa ini penting dan tanda adalah orang yang baik. Kata dia, tidakkah pernah anda mendengar Nabi bersabda, khiyarukum kullu mufattanin tawwab. Orang yang baik di kalangan kamu itu ya setiap orang yang kerap tergoda tetapi dia sentiasa bertaubat. Maknanya orang yang terpedaya dan dia bertaubat. Mana baik? Mana bukan baik itu buat dosa. Sebab tabiat kita sebagai hamba ini memang terdedah melakukan dosa. Jadi orang yang terbaik ialah orang yang sentiasa bertaubat. Hak baiknya taubat tu. Hak buat dosa itu tak baiklah. Tapi kita memang diuji. Jadi ujian-ujian ini adalah merupakan fitnah. Sebab itu kata dia mufattanin. Orang yang teruji dengan fitnah-fitnah, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu orang yang paling baik ialah orang yang banyak diuji dengan bala dosa dan yang banyak bertaubat kembali kepada Allah Jalla Jalaluh dengan perasaan menyesal dan dengan beristighfar, iaitu bermohon keampunan daripada yang Maha Penyayang. Sebab itu ada satu syair dalam hal ini, antaranya ulama sufi kata dia rubba maksiatin awrasat zullan wa inkisaran khairun min ta'atin awrasat izzan wa istikbaran. Kata dia, berapa banyak kesalahan, dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seseorang, tetapi dosa dan maksiat itu melahirkan rasa insaf, melahirkan rasa kerdil dia, hina dia, yang menyebabkan dia taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, adalah lebih baik daripada orang yang melakukan taat tapi taat itu melahirkan sifat angkuh dan sombong. Jadi kadang-kadang kita buat taat tapi riak, buat taat perasaan sombong lahir. Semua ini dari dalam hati kita. Kita tak nampak. Sekiranya sifat-sifat ini lahir dan kita tidak bertaubat kepada Allah, sudah tentulah sifat-sifat ini akan mendatangkan bahaya. Sebab itu kita sekarang ni untuk nak sihat tubuh badan, kita makanlah, minum dengan makanan dan minuman yang sihat, bertenaga, maka jasad kita sihat. Tetapi untuk roh, hati kita, rohani kita ini perlu juga dirawat dengan zikir, dengan taat. Sebab sekiranya tidak dirawat dengan zikir dan taat ini, maka hati kita menjadi kotor. Bila hati kita kotor, maka dia terdedah kepada sifat-sifat yang keji dan juga mungkar, yang menyebabkan kita melakukan perkara dosa dan juga maksiat. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali, hendaklah anda ingat firman Allah Subhanahu Wa Taala, kalau tak mau taubat, Tuhan kata, wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsah summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Tuhan kata, dan sesiapa yang mengerjakan kejahatan atau menzalimkan diri sendiri, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, nescaya dia mendapati Allah itu yang Maha Pengampun lagi yang Maha Pengasihan. Maknanya jangan putus asa lah. Kalau kita tengok dalam surah Al-Furqan,
Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang terjerumus melakukan dosa-dosa besar, sekiranya dia bertaubat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Tuhan kata illa man taab. Kecuali orang-orang yang bertaubat. Maknanya orang yang terlanjur dan dia bertaubat, dia akan diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa man taaba wa amila amalan salihah, dan dia melakukan amal-amal soleh. Kalau taubat saja tak ada amal soleh tak cukup lagi. Tak selamat maknanya sebab kita tak ada bekalan. Illa man taba wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Orang ini orang yang akan ditukar kejahatan dia itu menjadi hasanat. Maka akan bergandalah kebaikan-kebaikan dia. Maka inilah urusan penting untuk mensucikan diri dari najis dosa, iaitu dengan sentiasa bertaubat setiap kali berdosa. Wabillahi taufiq. Kata Imam Al-Ghazali adalah walaupun taubat ini berat, tapi hendaklah kita menjadikan kewajipan kita sebagai seorang hamba abid yang nak jadi ahli ibadat ini, juga menjadikan taubat ini sebagai satu kerja. Mana kerja bertaubat. Supaya kita merasakan dia itu penting. Sebagaimana kita kata kita kerja untuk nak mendapat duit, untuk mendapatkan keperluan makan minum kita, taubat ni juga kena menjadikan dia sebagai kerja, iaitu kerja taubat untuk kita selamat daripada dosa dan juga maksiat-maksiat yang kita terlanjur. Kesimpulannya kata Imam Al-Ghazali dalam bab taubat, bahawa apabila anda memulakan taubat, seterusnya anda membersihkan hati anda daripada semua dosa dengan cara memperkuatkan azam bahawa anda tidak akan kembali kepada dosa sama sekali buat selama-lamanya, kecuali apa yang terjadi dengan tidak sengaja daripada anda, yang sememangnya dalam ilmu Allah dia sememangnya kesilapan anda itu, dan sememangnya kesilapan anda itu atas wajah yang memang Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui hakikat benarnya azam anda yang mahu bertaubat, yang lahir dari hati yang bersih. Maksudnya setiap masa kita perlu meletakkan azam yang teguh untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita terjerumus melakukan dosa balik, maka kita melakukan taubat dengan azam dan tekad yang sungguh-sungguh, dan Tuhan Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati hamba-Nya. Dan seterusnya dalam usaha taubat ini, anda menuntut keredaan musuh-musuh anda seberapa yang mungkin agar mereka sudi memaafkan anda. Ini jika melibatkan hak-hak orang sebagaimana yang kita bincang dahulu. Maknanya sekiranya mampu ya kita minta. Sekiranya tak mampu kita minta dengan Tuhan, mudah-mudahan Tuhan mempunyai hak itu memberikan keampunan kepada kita. Dan seterusnya lagi anda mengqadakkan segala kewajipan fardu yang terluput. Jadi di sini sekiranya kita melakukan dosa itu yang berupa meninggalkan yang disuruh, dan hak yang disuruh itu adalah wajib, maka dia mesti diganti. Ini adalah pendapat pendapat jumhur ulama, bahawa setiap hak yang kita tinggalkan, puasa ke, solat ke, kalau kita boleh ganti maka wajib kita ganti. Sebab ada setengah-setengah kita dengar orang yang tinggal sembahyang dia taubat saja tak payah ganti. Jadi ini adalah tidak benar dalam mazhab Syafi'i, bahawa orang yang meninggalkan sembahyang setelah dia bertaubat, dia wajib menggantikan sembahyangnya. Ustaz dia kata dia taubat umur 60, tak sembahyang ini daripada umur 15 dulu lagi tak sembahyang dah. Sembahyang mula-mula insaf 55 dah. Dekat pencen dah. Baru ingat dulu tak sembahyang dah. Alhamdulillah. Gantilah setakat dia mampu. Setakat yang mampu ganti, tapi tetap kena ganti. Mengikut kemampuan yang dia ada. Dan hak lebih daripada itu, mintalah keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata dia wajib kita ganti. Sebab apa? Kaedahnya setiap dosa yang kita lakukan itu tidak menggugurkan hukum wajib yang telah disyariatkan.
Maksudnya sembahyang ini wajib, fardu. Apakah bila kita tinggal? Maknanya kalau kita tak mampu dah nak qada, makna kena banyak berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita dan merendahkan diri supaya Allah menyempurnakan kewajipan-kewajipan yang masih tertinggal itu. Mana nak kena kita minta dengan Allah supaya dengan izinnya diberikan kesihatan, kekuatan untuk masa ke lapangan. Sebab kadang kita nak qada pun tapi masa tak ada. Waktu tak ada ke lapangan sehingga kita tidak berupaya menggantikan sembahyang-sembahyang ataupun kewajipan-kewajipan yang kita tinggal. Jadi ini satu kesimpulan yang baik untuk kita bertaubat kepada Allah dan memulakan keadaan beribadat. Maknanya mula dengan kita meningkatkan azam kita dan tekad kita untuk berubah. Kemudian kita laksanakan yang Tuhan tuntut, kemudian kembalikan hak-hak orang dan ganti hak-hak Tuhan yang telah kita tinggalkan. Sekiranya tak mampu sama ada hak orang ataupun hak Tuhan, maka perlu kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah memberikan keampunan kepada kita dan juga kerahmatan kepada orang yang telah kita ambil hak-hak mereka itu, dan juga supaya Tuhan memberikan keupayaan kepada kita untuk menggantikan dan menyelesaikannya. Kemudian seterusnya anda pergi mandi. Ini Imam Ghazali mengajar kita kaedah. Jadi bila dah kita dengan azam sedemikian, kita mandi, orang kata mandi niat mandi sunat taubat. Seterusnya anda pergi mandi dan membasuh pakaian anda dan berwudu untuk mengerjakan solat taubat. Yang diajar di sini Imam Ghazali ajar kita sembahyang taubat 4 rakaat dan kerjakan sebagaimana yang diwajibkan dalam ibadat solat. Maknanya sembahyang sunat taubat 4 rakaat dan buat seperti sembahyang biasa itu. Maknanya baca hak biasalah, baca Fatihah, kemudian baca surah, sembahyang macam biasa. Cuma niat sahaja aku sembahyang sunat taubat 2 rakaat kerana Allah Taala. Kalau nak sembahyang 4 kita buat 2-2 boleh. Kata dia, dan selepas itu hantarkan muka anda ke atas tanah di tempat yang sunyi. Maknanya taubat sorang-sorang, maknanya duduk sujud, letak muka kita. Jadi untuk nak merasa hinanya muka yang kita rasa sombong ini, letak di lantai itu. Dan menangisi, kata duduk tempat yang sunyi, yang manusia tidak melihat anda melainkan Allah jua. Kemudian ambilkan tanah dan letakkan di atas kepala anda dan guling-gulingkan muka anda yang merupakan semulia-mulia anggota ke atas tanah dengan air mata yang mengalir, hati yang gundah gulana dan teriakan suara yang nyaring sambil anda mengingati barang sedapat-dapatnya perbuatan dosa anda satu persatu dan anda mencercakan diri anda yang melakukan dosa maksiat dan mencacinya. Jadi Maghazali di sini nak suruh kita pergi duduk atas tanah tu, tolak bubur tanah ya Allah. Mana di sini nak suruh kita menyesali. Kalau kita tak buat pun duduk atas surah ni pun kita merasai penyesalan dan mengingati kesalahan-kesalahan, maka itulah yang dimaksudkan dengan kita menyesali segala kesalahan. Sebab itu taubat ni bukan sekadar kita beristighfar tu zikir. Tapi taubat ini ialah penyesalan daripada seluruh sepenuh hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap segala dosa-dosa kita dan kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya. Jadi kata dia bila dah kita buat sedemikian, kata dia kita sebut wahai diri, tidakkah kamu malu kepada Allah? Mana kita kata wahai diriku, wahai nafsuku, wahai badanku, tak malukah kamu kepada Allah? Bukankah sudah tiba masanya untuk kamu bertaubat? Adakah kamu memiliki daya tenaga mampu menanggung azab Allah SWT? Adakah kamu mempunyai hajat kemahuan sendiri yang dapat menghalang kemurkaan Allah? Dan seterusnya lagi, anda memperbanyakkan ingatan tentang ini, yakni azab Allah, sambil anda menangis. Kemudian lalu anda mengangkat tangan anda kepada Tuhan yang maha pengasih lagi maha suci. Lantas anda berdoa sebagaimana begini. Kita azan dululah. Azan.
di sini ialah penyesalan yang sebenar-benarnya dari lubuk hati kita. Dan taubat ini bukan hanya kita orang kata menginsafi diri sahaja, tapi mesti menginsafi diri dengan penyesalan yang sepenuhnya, menangisi diri kita dengan kesalahan. Bila kita dah benar-benar menyesal, menangis, kita baca doa ini. Kata ni Imam Ghazali baca doa. Sebab itu orang yang ada buku ni boleh hafal lah doa ni. Untuk kita bertaubat, kita kata Imam Ghazali, kamu baca dan ulang-ulanglah sebut lagu ni. Kata dia, ilahi abdukal abiqu raja'a ila babik, abdukal asi raja'a ila sulh, abdukal muznib ataka bil uzr, fa'fu anni bijudika wa taqabbalni bifadlika wanzur ilayya birahmatik, Allahumma ighfir li ma salafa min az-zunub wa'asimni fima baqiya min al-ajal fa innal khaira kulluhu biyadik wa anta bina raufur rahim. Comel ni bahasa. Kalau tak boleh cakap ke Arab ni pun cakap ke Melayu ni. Kata dia apa? Wahai Tuhanku, hamba-Mu yang lari dari petunjuk-Mu, mana yang jauh dengan tenggelam dengan dosa dan maksiat, kini telah kembali ke pintu rahmat-Mu ya Allah. Okay. Kita sebut. Hamba-Mu yang derhaka kini telah kembali untuk perdamaian, kembali untuk taat kepadamu. Hamba-Mu yang berdosa kini dia telah datang kepadamu, kembali dengan memohon keampunan dan kemaafan. Maka maafkanlah daripada segala kesalahanku dengan kemurkaan-Mu. Dan kata dia, maka maafkanlah daripada kesalahanku dengan kemurahan-Mu. Terimalah taubatku dengan limpah kurniaan-Mu dan pandanglah kepadaku dengan pandangan rahmat-Mu. Ya Allah, ampunkanlah bagiku barang yang terdahulu, atau apa-apa yang terdahulu daripada dosa-dosa, dan peliharakanlah daku daripada yang tinggal daripada ajalku ini. Maknanya umur yang ada pun dah tak banyak. Peliharalah supaya jangan terjerumus melakukan dosa dan supaya banyak dalam ketaatan. Maka sesungguhnya kebajikan itu sekaliannya di tangan-Mu, dan adalah Engkau terhadap kami amat menaruh belas kasihan dan yang amat pengasihani. Engkau ni Tuhan yang Maha Raufur Rahim, ampunilah dosa-dosa kami. Kemudian anda berdoa lagi dengan doa yang dinamakan doa usyiddah, semoga Allah melepaskan daripada kesusahan dosa, iaitu doa ni doa keperitan merasai dosa. Sebab orang yang dalam keadaan duka nestapa itu dia sedih dan kecewa. Jadi kata dia, bacalah doa ini. Maknanya doa untuk orang yang kecewa, berasa dalam kesusahan dengan dosa-dosanya itu. Baca doa ni, kata dia, ya mujliya azaimal umur, ya muntaha himmatal mahmumin, ya man idza arada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun, ahatat bina dhunubuna antal mazkur laha, ya mazkuran likulli shiddatin kuntu addakhiruka li hadhihi as-sa'ah fatub alayya innaka antat tawwabur rahim. Comel doa ni. Mana bila kita dalam kesempitan, kata dia baca doa ini, wahai Tuhan yang menzahirkan urusan-urusan yang besar, wahai Tuhan yang menjadi kesudahan harapan orang-orang yang duka nestapa, wahai Tuhan yang maha kuasa, apabila ia menghendaki sesuatu perkara, maka hanya cukup dengan berfirman, jadilah kamu, maka terjadilah sesuatu yang difirmankan itu. Kami telah dilingkungi oleh dosa-dosa kami yang banyak, dan Engkaulah tempat pertaruhannya. Wahai Tuhan, tempat pertaruhan bagi segala kesusahan. Pada saat ini aku pertaruhkan ke hadrat-Mu dosa-dosaku, maka terimalah taubatku, kerana sesungguhnya Engkau Tuhan yang maha penerima taubat lagi maha pengasihani. Jadi ungkapan ini sangat-sangat baik untuk kita menghayati. Macam kita tengok doa munajat yang kita selalu dengar dalam radio itu kan,
ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim fahabli taubatan wa ghfir dhunubi fa innaka ghafuruz dzambil azim. Wahai Tuhan, sesungguhnya aku tidak mampu menanggung dosa. Lastulil tidak, aku tidak berupaya, tidak layak untuk masuk ke syurga. Lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim, dan aku juga tak mampu untuk menanggung azab seksa api neraka. Jadi bila kita menghayati situasi dan keadaan tersebut, diharap kita akan mendapat keampunan daripada Allah. Kemudian anda perbanyakkan menangis sambil menghina dan merendah diri dan terus berdoa. Maknanya mula-mula kita sembahyang, kemudian kita merasakan kita kembali kepada Allah. Dalam keadaan kita terlalu sedih dan duka, kita juga berdoa kepada Allah supaya dihapuskan kedukaan kita. Selepas itu terus lagi menangis dan baca doa ini, kata dia. Dengan rasa rendah diri, kata dia, ya man la yashghaluhu sya'nun an sya'nin. Buku kita tu ada terjatuh sikit. Ya man la yashghaluhu sya'nun, kata ain sambung dengan nun. Lepas tu sya'nun tu sama dengan tu juga. Sambung selepas tu. Doa tu ada yang terjatuh. Boleh faham tak? Boleh tak? Lepas yang ada buku tu, ya man la yashghaluhu sya'nun an sya'nin, gitu. Wala sam'un an sam'in. Ya man la tughallituhu kasratul masail. Ya man la yubrimuhu ilhahul mulihin. Ilhah al-mulihin. Dia kena apa tu? Dia sambung tak ada panjang kat atas yang. Macam mana? Ilhah al-mulihin. Saya tak nampak. Kalau dia sambung kena buat macam alif sikitlah. Mim lam, ada lam tak? Baris nombor 2 yang tengah tu. Mim ha. Mim ada lam tak? Ilhah al-mulihin. Mim lam bagi bawah. Al-mulihin. Dia ada bagi atas dia tak? Sebab saya tak buat cermin mata tadi. Tak berapa nampak dia. Betul dah. Ilhahu fa'il. Yubrimuhu ilhahul mulihin. Lam tu bagi bawah. Lam tu bagi bawah. Mulihin. Dia tulis situ mulhin. Tak mulihin. Sabda ada. Atas sabda tu ada atas. Al-muli. Lam bagi bawah. Mulihin. Tak mulihin. Muli. Lam bagi bawah. Mulihin. Okey. Adhiqna barda afwika wa halawata maghfiratik birahmatika ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Comel kata dia, wahai Tuhan yang tidak dapat dikelam-kabutkan oleh urusan demi urusan. Mana tak akan jadi kusut dengan sebab banyak urusan, banyak kerja. Kita bila banyak kerja stres. Banyak kerja stres, serabut, lepas tu mula marah orang lah. Tuhan tidak kelam-kabut dan tidak dapat dikelirukan oleh pendengaran demi pendengaran. Mana banyak orang duk minta dengan Tuhan, taklah jadi Tuhan ni kelam-kabut serabut. Yang dengar semua orang suara hamba dia. Wahai Tuhan yang tidak dapat disalahkan atau disalah kelirukan oleh banyaknya permohonan mulihin tu, mana banyak orang duk minta, takut nanti kan permintaan mana nak beri misalnya. Tidak sedemikian. Wahai Tuhan yang tidak merasa bosan oleh bertalu-talunya ringitkan orang-orang yang meringit atau mulihin tu. Dan berikanlah kami dengan rahmat-Mu merasai kesejukan keampunan-Mu, kemanisan keampunan-Mu. Wahai Tuhan yang paling mengasihani daripada semua yang pengasihani, sesungguhnya Engkau lah yang maha kuasa atas tiap sesuatu.
Jadi comel. Mana boleh guna bahasa lain pun kalau kita nak sebut, nak munajat dengan bahasa kita, merasakan yang kita ini benar-benar kembali. Sebab itu kata dia taubat ini ialah menangisi dosa-dosa kita yang lalu. Bukan sekadar kita sebut saja. Kita merasa benar-benar insaf di atas keterlanjuran kita. Kemudian anda berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ke atas keluarganya, iaitu memperbanyakkan ucapan selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian seterusnya anda memohon ampun bagi semua orang beriman lelaki dan perempuan. Ini pun salah satu cara. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa kita bila kita mendoakan kepada orang lain, maka malaikat akan mendoakan kepada kita. Jadi bila kita minta supaya Tuhan ampunkan dosa orang Islam yang lain, maka malaikat akan mendoakan juga keampunan kepada kita. Selanjutnya adalah anda kembali membuat taat kepada Allah selepas kita lalu proses sembahyang taubat, berdoa kepada Allah, menangisi, menginsafi. Kemudian hak taat kena buat. Sebab itu dalam Quran yang kita sebut surah Furqan tadi, Tuhan kata illa man taba, kecuali yang bertaubat, wa amila amalan salihah, dan dia kembali melakukan amal-amal soleh. Kalau taubat tak ada amal soleh, maka tak ada apa. Mana baru je tinggal hak yang salah je. Dah tu mana bekalan tak ada lagi. Kan? Tak menunjukkan benar-benar taubat. Sebab orang yang benar-benar taubat, maka hak yang salah itu ditinggalkan, hak yang taat itu dia rakus mengerjakan. Mana semangat, optimis untuk nak buat yang baik. Itulah taubat. Kata dia, maka sesungguhnya anda sekarang telah bertaubat dengan taubat nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya. Itu apa dia? Kita menangisi kesalahan kita dan semangat serta berazam untuk melakukan amal-amal saleh. Dan lagi anda telah keluar daripada dosa dalam keadaan suci bersih seperti pada hari yang anda dilahirkan oleh ibu bapa anda, oleh ibu anda. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala kasihkan anda dan seterusnya bagi anda mendapat ganjaran pahala yang sangat banyak serta dilimpahkan ke atas anda berkat dan rahmat yang banyak hingga kan tidak dapat disifatkan sepenuhnya oleh para pencerita bagaimana orang-orang yang merasakan ketenangan, kelazatan dengan taubat mereka kepada Allah. Dengan itu terhasillah bagi anda keamanan, kelepasan di mana anda terlepas dari kemurkaan serta anda terselamat dari kepahitan maksiat dan balanya di dunia dan akhirat. Sesungguhnya adalah anda setakat ini telah dapat merentasi akabah taubat ini dengan izin Allah, dan Allah juga pemberi hidayah dengan kurniaannya dan kelimpahannya. Jadi masuk akabah yang ketiga. Imam Ghazali kata kita untuk beribadat ini nak jadi orang-orang yang soleh ini mula dengan belajar. Selepas dah belajar, faham syariat, faham akidah, faham akhlak dan juga cara beribadat, kita nak mula beribadat. Bila tengok nak mula ibadat, kita dapati diri kita bergelumbang dengan dosa dan maksiat. Macam mana nak buat? Sertakan dengan taubat. Maknanya taubat yang perlu kita buat ialah taubat dengan kita menginsafi kesalahan kita tadi, meyakini bahawa kita tidak selamat dengan dosa-dosa yang kita bawa itu walaupun sedikit, dan kita kembali kepada Allah. Dalam keadaan kita telah melakukan salat taubat, menangisi kesalahan, maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita dah taubat, maka kita bersedia untuk beribadat. Tetapi dalam persediaan itu kita akan dihadapkan dengan 4 cabaran. Iaitu yang pertama, kesibukan dunia. Kerja kita banyak sibuk. Kita tak ada buat ibadat juga. Yang kedua, gangguan daripada sahabat dan rakan-rakan, kawan-kawan, yang menyebabkan kita juga tak ada masa ibadat. Yang ketiga, gangguan daripada syaitan. Dan yang keempat, gangguan daripada nafsu kita. Jadi Imam Ghazali nanti dalam perbincangan akan datang yang dipanggil sebagai akabah penghalang, iaitu akabah ketiga, 4 perkara yang akan dihuraikan oleh Imam Ghazali dengan cara untuk kita mengatasinya sekali. Iaitu setelah kita bertaubat sungguh-sungguh dan nak beribadat, tapi di hadapan kita diancam oleh 4 halangan tadi. Iaitu pertama, sibuk dunia, perlu kita rawat dengan zuhud yang akan diperincikan. Kemudian kawan-kawan yang banyak mengganggu,
perlu kita ada masa berkualiti untuk kita beribadat. Masa ibadat kita orang jangan kacau. Biar kita ada masa boleh beribadat kepada Allah. Kemudian syaitan perlu dirawat dengan memperbanyakkan zikir, dan nafsu perlu dirawat dengan kita asuh dan didik supaya nafsu ni dia nak hak Tuhan suruh, bukan dia nak hak yang dia suka. Sekiranya berjaya, maka kita akan merentasi halangan yang ketiga untuk membolehkan kita berada di atas landasan melakukan ibadat kepada Allah. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik untuk kita bertaubat daripada segala kesalahan, kesilapan, dosa yang telah kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa kita dan merahmati kita semua dan membimbing kita ke jalan yang diridainya, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana minal ladzina istami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.